Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang kedua, anjuran Madrasah Al-Jumaiyah Padang Balang, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 53. Kaedah al-aslu fil ibadati at-tauqif. Asal dalam urusan ibadah itu adalah terhenti. At-tauqif daripada waqafa yuqifu tauqifan, terhenti. Jadi soalan, apakah maksud kaedah ini? Selalu kawan-kawan kita apabila dia melarang kita melakukan amalan-amalan yang kita biasa lakukan, dia beri kaedah ini. Contoh, tadi kan lepas kita solat, kita berwirid dengan wirid-wirid yang warid daripada Nabi SAW, istighfarnya, ayat kursinya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Dan kita sambung juga dengan tahlil la ilaha illallah. Jadi ada sebahagian dari mereka dia akan komplain. Dia kata yang tadi yang warid daripada Nabi SAW tu okey. Tapi yang tahlil tu kata dia tak ada dalil bahawa kita melakukannya selepas daripada salat fardu, lalu kita bertahlil beramai-ramai la ilaha illallah. Itu tak ada dalil kata dia. Jadi tak boleh buat. Kenapa? Al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal dalam ibadah tu terhenti pada dalil. Jadi apa yang kamu buat tu tak ada dalil, jadi kamu tak boleh buat. Benarkah begitu? Jawapannya, kaedah ini terkenal di kalangan golongan yang sering melarang kita tak boleh menambah atau mengurang dalam perkara ibadat. Untuk menguatkan lagi dakwaan mereka, mereka membawa kaedah yang lain, iaitu al-aslu fil ibadat al-haram ataupun at-tahrim. Asal dalam urusan ibadah tu haram. Mana berasa kita buat satu ibadah yang kata dia tidak ada dalil. Jadi keterangan kaedah yang mengatakan al-aslu fil ibadat at-tahrim itu tidak ada dalam kaedah fiqh yang masyhur. Kerana ibadah itu adalah tujuan. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku itu menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah.
menyembah kepada aku. Jadi keliru kalau mengatakan ibadah itu asalnya haram. Dia ada keterangannya. Asal dalam ibadah adalah terhenti. Yang dimaksudkan itu adalah mengikut dalil daripada Quran dan hadis. Itu hanya berkaitan dengan ibadah yang mahdoh ataupun ibadah yang muqayyadah, yang telah diikat dengan ikatan-ikatan tertentu. Bukan kata kaedah itu tak betul, tapi implementasinya itu kadang berlebihan dari yang sepatutnya. Jadi terhenti pada dalil itu berarti kalau ibadah itu ada dalil yang mengikatnya dengan ikatan-ikatan tertentu, maka mengubahnya itu haram. Itu merupakan bid'ah yang sayyi'ah, satu rekaan baru yang buruk. Tetapi kalaulah ibadah itu jenis yang tidak muqayyadah, ibadah itu sudah ada dalil, dan misalnya kita menyebut la ilaha illallah tu jelas itulah kalimah tauhid. Jadi sudah ada dalil yang menuntut supaya kita itu memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah dan tidak diikat dengan waktu-waktu tertentu. Berarti termasuklah lepas dari solat boleh kita lakukan. Jadi sangat keliru kalau dia melarang kita melakukan zikir-zikir yang mana ibadah zikir ini secara umumnya tidak terikat. Berarti nak zikir bila tidak ditetapkan. Nak zikir di mana-mana yang sesuai kita boleh berzikir. Nak berzikir banyak mana mengikut kemampuan kita, kecuali yang telah disebut oleh Rasulullah SAW bilangannya, maka yang itu kita ikut demi untuk kita mendapat fadilat mengikut apa yang disebut oleh Nabi SAW. Misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas dari dua waktu salat, iaitu lepas daripada salat maghrib dan lepas daripada salat subuh, disebut 10 kali. Kerana fadilatnya menghapuskan 10 kejahatan, memberikan 10 kebaikan, menaikkan 10 darajat dan menjadi perisai dari syaitan. Jadi kalau dalam hadis dah sebut 10 begitu, maka kita ikut. Tapi kalau tak ikut macam mana Ustaz? Ia tidaklah sampai berdosa. Katalah orang tu dia hanya sebut 3, ada dia sebut 5. Bahkan kalau dia tak sebut langsung, lepas semayang terus tak kutu balik, tak ada la ilaha illallah wa la syarikalah, tidaklah sampai berdosa. Kerana berzikir ini adalah sunat, dan bilangan itu adalah yang lebih afdal lagi, ikut sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi SAW. Demikian lepas dua waktu solat juga, iaitu lepas daripada solat subuh dan demikian lepas daripada solat maghrib, kita menyebut Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Kenapa? Kerana fadilat yang disebut oleh Nabi SAW, kalau disebut lepas salat subuh dan takdirnya kita meninggal dunia pada waktu siang itu, tidak masuk neraka. Kalau sebut pada lepas salat maghrib, takdirnya kita itu meninggal pada waktu malam tersebut juga tidak masuk neraka. Padahal kita hanya ada 2 waktu untuk meninggal, sama ada kita meninggal siang atau kita meninggal malam. Jadi kalau meninggal siang pun tak masuk neraka, meninggal malam juga tidak masuk neraka, sebab menyebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Maka sangat eloklah kita itu mengikut bilangan sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi SAW. Itu saja ceritanya. Tapi secara umum berzikir ini tidak ditetapkan bilangannya, mengikut kemampuan masing-masing. Nak berzikir dalam keadaan suci daripada hadas boleh. Nak berzikir dalam keadaan tak ada wuduk boleh. Nak berzikir dalam keadaan menghadap kiblat, bagus. Tapi kalau tidak menghadap kiblat pun tak ada masalah. Berbeza dengan ibadah yang diikat. Misalnya kita ambil ibadah solat, kan ada waktu dia. Tak bolehlah kita kata misalnya oleh kerana hari ini hari Ahad, kita pun santai, tak ada nak pergi kerja, kita ubahlah solat subuh pukul 10, mungkin ramai sikit boleh datang. Tak boleh. Ataupun kita ubah tempat haji itu, oleh kerana susah, mahal sekarang nak pergi haji, kita asalkan niat ikhlas, kita haji di KL pun boleh, haji di Putrajaya pun tak mengapa. Tak boleh. Sebab haji dah diikat dengan tempat. Jangan kata haji di KL di Putrajaya, haji di Madinatul Munawwarah pun tak boleh. Haji mesti di Kaabah, wukuf mesti di Arafah, mabit mesti di Mina, ada tempat dia. Dan ada yang diikat dengan bilangan, misalnya rakaat. Jadi ada orang yang tak faham, dia kata
Ustaz berpegang asalkan baik boleh buat. Apa salahnya? Kalau macam itulah prinsip yang Ustaz pegang, kenapa Ustaz tak sembahyang subuh 4 rakaat? Ustaz kata asal baik boleh buat. Lah, asal baik itu maknanya baik dari segi syariat. Bukan baik ikut kepala otak kamu. Kamu fikir 2 rakaat pun dah bagus, 4 rakaat tentulah lagi bagus. Itu kamu yang fikir. Dari segi syariat tidak. Sembahyang ini termasuk diikat dengan bilangan rakaat. Jadi sengaja buat subuh 1 rakaat itu berdosa, tidak sah. Sengaja buat solat subuh itu 3 rakaat atau 4 rakaat itu juga haram dan tidak sah. Itu bid'ah yang sayyi'ah dalalah. Jadi kena faham yang dimaksudkan tauqif, membabitkan ibadah yang telah ada ikatannya. Baik, tauqif itu ada beberapa jenis. Ada tauqif dalam sifat ibadah, maka tak boleh diubah. Contohnya, orang tu dah nak buat style baru. Lepas daripada dia baca Fatihah, instead of dia rokok, dia pergi sujud dulu. Allah Akbar. Dia kata dah puluhan tahun sembahyang kita buat perubahan sikit. Buat apa nak buat perubahan? Ini kan ada ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Atau dia sebelum sujud lagi, bangun daripada iktidal tu, instead of dia Allah Akbar sujud, dia terus Allah Akbar, dia duduk dulu. Kan orang sujud dulu baru bangun, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Tak, dia sujud dahulu. Atau dia tasyahud. Tasyahud ni maknanya baca tahiyat ataupun duduk tahiyat bukan pada tempatnya. Kan tahiyat ini ada 2 tempat. Kalau sembahyang yang jenis 3 atau 4 rakaat, pertama adalah pada selesai rakaat yang kedua. Sebelum bangun daripada sujud yang kedua tu, kita tahiyat awal. Kemudian sebelum daripada salam, maknanya kalau 2 rakaat, selesai 2 rakaat tu kita pun tahiyat, tahiyat akhir. Kalau 3 lah, kalau 4 lah. Jadi tiba-tiba kita baru habis 1 rakaat, duduklah tahiyat dululah kata kita. Tak boleh. Kerana ini mengubah sifat ibadah. Ada juga tauqif fi zamanil ibadah, terhenti kepada dalil dalam masalah waktu ibadah. Maka tak boleh kita melakukan ibadah pada waktu yang tidak disyariatkan. Misalnya mendirikan salat subuh pada waktu zuhur, sengaja kita melewatkannya pada waktu zuhur atau bahkan mengawalkan. Nak cepat hari ni, pukul 4 pagi tadi kita sembahyang subuh, siap-siap dah. Lepas tu tidur sambung lagi. Tak boleh. Tauqif fi nau'il ibadah, ada yang terhenti pada jenis ibadah. Ini paling basic lah, yang paling asas, iaitu tidak boleh menyembah sesuatu yang tidak disyariatkan. Apa dia? Selain daripada Allah lah. Menyembah selain daripada Allah tu haram, bahkan syirik. Jadi kafir orang itu. Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah batu, menyembah kayu dan sebagainya, bahkan menyembah nabi atau menyembah malaikat, hukumnya adalah haram dan syirik. Kemudian ada tauqif fi makanil ibadah, ada yang jenis terhenti pada tempat. Tidak boleh beribadah di tempat yang tidak disyariatkan. Misalnya satu orang, dia tengok ramai sangat manusia wukuf di Arafah pada hari 9 Zulhijjah, maka dia kata saya nak berfikir di luar kotak, kata dia. Buat apa kita bersesak-sesak? Yang penting kita tu ikhlas beribadah kepada Allah. Saya wukuf di Muzdalifah senang, tak ada orang. Itu bukan berfikir di luar kotak, itu berfikir di luar otak. Sebab kalau dia guna otak, takkan dia buat benda yang membatalkan haji. Wukuf mesti di Arafah. Wukuf di Muzdalifah tak sah haji dia. Atau wukuf di Mina, atau mabit pula dia pergi di Arafah. Sebab pada hari-hari mabit, Arafah dah lengang, dia pergi mabit di Arafah, tidak sah dan haram. Rumusan jenis ibadah yang dimaksudkan dalam kaedah di atas, iaitu al-aslu fil ibadati at-tauqif, asal dalam ibadah adalah terhenti. Ia hanya membabitkan ibadah yang mahdoh ataupun ibadah yang muqayyadah sahaja. Seperti solat, kita kena solat pada waktunya, dengan bilangan rakaatnya, dengan syarat rukunnya, suci daripada hadas, menghadap kiblat. Puasa yang wajib itu bulan Ramadan, kita puasa daripada fajar hingga maghrib. Susah lah Ustaz, dah lah sekarang musim panas misalnya, saya yang penting puasa, saya nak puasa daripada maghrib hingga fajar. Jadi senang dia, siang dia makan, malam dia tidur.
Jadi besok bangun makan lagi, tak boleh. Ataupun haji ya. Macamnya haji itu dia nak pusing tawaf tu berbeza daripada arah pusingan tawaf, nak lawan pula pusingan itu tak boleh, atau dikurangkan, atau dibuat di tempat yang tidak disyariatkan ya. Zakat dan sebagainya. Maka ibadah sebegini memang tidak boleh dikurang atau ditambah ya, tidak boleh diubah, berbeza dengan ikatannya. Adapun ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang ghairu muqayyadah, yang tidak diikat, yang tidak ada dia punya syarat yang tertentu atau cara yang tertentu, cuma diperintahkan untuk melakukannya untuk mendapat ridha Allah, seperti berzikir, seperti berselawat, berdoa dan sebagainya, maka boleh dilakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan Quran dan hadis ya. Tidak bertentangan dengan syariat lah, senang cerita. Berzikir macam tadi, la ilaha illallah, tak ada masalah, tak ada larangan pun. Tapi misalnya ada orang buat ajaran berzikir beramai-ramai dalam gelap, bercampur laki perempuan, tak tutup aurat, itu haram. Sebab bukan itu melanggar syariat. Walaupun dia promosikan atas nama berzikir, tapi itu melanggar syariat, maka haram. Maka yang ibadah umum ini dia boleh juga termasuk di dalam lil wasaili hukmul maqasid. Bagi wasilah itu hukum tujuan. Misalnya kita sambut Maulid. Sambut Maulid ini kan adalah perkara baharu, perkara bid'ah dalam erti cara sambutan itu. Adapun konsep sambutan Maulid tidak bid'ah. Kerana Nabi SAW sendiri apabila baginda ditanya tentang puasa baginda hari Isnin Nabi SAW rajin berpuasa. Nabi SAW menerangkan zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi Nabi SAW menyambut Maulid baginda setiap minggu dengan cara berpuasa pada hari Isnin. Tetapi kita buat ceramah Maulid itu tak ada zaman Nabi. Kita buat jamuan sebenar Maulidul Rasul tak ada zaman Nabi. Kita buat majlis-majlis selawat, qasidah, apatah lagi perarakan Maulidul Rasul, itu juga tidak ada di zaman Nabi SAW. Maka adakah haram? Jadi di sini kaedah ini datang lil wasaili hukmul maqasid. Jadi sebenarnya ceramah, majlis selawat, qasidah, perarakan itu hanya wasilah, hanya jalan untuk mencapai tujuan. Apa tujuan? Iaitu memperingati Nabi SAW. Daripada memperingati Nabi itulah lahirnya kasih kepada Nabi SAW. Dan kasih pada Nabi SAW itu dituntut di dalam agama kita. Hadis daripada Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman seorang daripada kamu, yakni tak sempurna iman dia, sehinggalah aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling dia kasihi, mengatasi kasih dia kepada ayah dia, mengatasi kasih dia kepada anak dia, bahkan mengatasi kasih dia kepada manusia keseluruhannya. Jadi oleh kerana tujuan itu adalah satu perkara yang wajib, kasih pada Nabi SAW, maka wasilahnya itu sebaliknya tidak mengambil hukum sunat. Bukan ini tak ada zaman Nabi haram, tak ada zaman Nabi haram. Ini corak pemikiran yang beku dan jumud, yang bercanggah dengan syariat Islam itu sendiri. Kerana syariat Islam bukan datang untuk mengharapkan setiap perkara yang diamalkan, hanya mengharapkan perkara yang bercanggah dengan syariat. Begitu juga misalnya kita membaca Yasin malam Jumaat, kita melakukan tahlil, kita melafazkan usalli, kerana tujuannya itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kenapa sentiasa baca Yasin malam Jumaat? Supaya kita istiqamah. Tapi kalau kita rasa nak baca malam Rabu, rasa nak baca malam Isnin, tak rasa apa-apa, dah 3-4 minggu tak baca ya. Tapi oleh kerana kita dah biasakan diri kita membaca pada malam Jumaat, maka tujuan membiasakan itu baik. Ahabul a'mali ilallahi alwamuha wa ilqanna. Sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah yang paling berkekalan, walaupun sedikit. Sedikitlah baca Yasin seminggu sekali. Kalau orang yang rajin baca Yasin tiap-tiap hari, sedikitlah baca Yasinnya. Kalau orang yang rajin dia baca Al-Kahfi, baca Waqi'ah, baca Al-Mulk, macam-macam lah dia baca. Tapi kita ni hanya baca Yasin seminggu sekali pula tu. Tak apalah, kod-kod termasuk di dalam yang sekasih-kasih amalan kerana berkekalan dilakukan. Kemudian dibantu dengan hadis man qara'a surat Yasin lailatal jum'ati ghufira lahu. Kama qala sallam, barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, maka diampunkan dosa dia. Jadi ada keistimewaan juga.
Tapi kan tu hadis tu dhaif Ustaz. Oh, hadis dhaif ada cerita je, bukan hadis dhaif terus tolak. Itu bab yang keempat nanti kita cerita tentang masalah hadis dhaif. Usalli, kenapa kita lafaz usalli? Usalli fardhu subhi raka'ataini dan seterusnya. Nabi tak amal. Nabi SAW tak ada usalli. Kerana tadilah, pertama, kerana ia menjadi wasilah kepada yang wajib. Yang wajib bukan usalli tu. Kita datang Allahu Akbar, tak ada usalli, sembahyang kita sah. Yang wajib niat dalam hati tu. Jangan kita Allah Akbar tak ada rasa apa-apa. Biar kita Allah Akbar tu, kita dalam hati kita tahu kita sedang nak sembahyang subuh 2 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Tak mesti susun. Ada orang ingat mesti susun. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menjadi makmum tunai kerana Allah Ta'ala. Tidak mesti begitu. Itu yang jadi Allahu Akbar. Nak masukkan susunan tu tak perlu. Tak, kalau kita sembahyang tadi tak ada lintasan nak sembahyang subuh 2 rakaat, biasanya ada kan. Jadi tak perlu susah-susah lah. Allahu Akbar tu ada lintasan tu jadilah. Jadi usalli ini membantu. Kerana biasanya satu orang bila dia lafazkan itu membantu lintasan dalam hati dia. Kemudian dikiaskan kepada lafaz niat dalam ibadah lain. Kerana Nabi SAW melafazkan niat untuk haji ataupun umrah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi misalnya. Itu lafaz. Dan Nabi SAW pernah lafazkan niat nak puasa. Nabi tanya pada isteri baginda, ada apa-apa makanan tak kat rumah? Isteri Nabi SAW jawab, tak ada apa ya Rasulullah, tak ada apa yang nak dimakan. Kita jangan penuh dalam kedai semacam-macam stok kita. Susah-susah order Grab. Zaman Nabi SAW ada hari-hari ada makanan Nabi makan, ada hari-hari tak ada makanan. Lalu Nabi bersabda, kalau begitu aku puasa. Mana Nabi melafazkan. Padahal kalau Nabi niat di dalam hati pun boleh, tapi Nabi melafazkan niat berpuasa. Jadi dikiaskan ibadah itu boleh dilafazkan niatnya. Jangan, saya ingat lagi banyak tahun yang lalu lah, di sebelah-sebelah Gombak sini ada orang datang dari Mekah, hanya kan nak bagi tahu solat itu tak sunat. Loh, Pak ambil tiket kapal terbang je. Dalam kitab-kitab mereka kan ada ceritakan hukum solat ini bukan sunat kerana Nabi buat. Dia ada benda yang sunat kita buat kerana Nabi buat. Tapi ada benda-benda yang sunat dibuat kerana ia membantu kepada satu kebaikan. Kebaikannya apa? Iaitu sembahyang kita sah. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu dinilai dengan niat. Jadi sebab itulah ulama menetapkan ibadah itu kena ada niat berdasarkan hadis tadi. Jadi oleh kerana niat itu dituntut, sesuatu yang membantu kepada yang dituntut juga mendapat pahala kita melakukan. Bukan kerana Nabi buat, tidak. Baik, selesai ya. Bab yang ketiga berkaitan dengan jenis ibadah daripada Nabi SAW. Bab yang seterusnya adalah tentang hadis yang dhaif. Ada sebarang soalan dahulu kalau saya mampu jawab, tuan-tuan. Bagi yang menidakkan itu selepas salat itu, apalagi kira mengharamkan ke macam mana? Sekali lagi, kira bagi mereka yang menidakkan tak boleh membaca kalimah Fatihah selepas salat itu karena bukan itu apa, ada sabda Nabi bukan itu. Apakah Nabi itu ada yang mengharamkan membaca itu atau tidak? Baik, jelaskan soalannya. Itu ada kawan-kawan kita baca Fatihah lepas solat pun dia tak bagi. Dan kita dah biasa sebelum baca ayat kursi kita baca Fatihah dulu. Dia kata itu kan tak ada dalil baca Fatihah lepas daripada solat. Jadi soalannya, adakah juga dalil yang mengharamkan? Itulah yang kita kata. Kamu kata ibadah ni kena bergantung kepada dalil. Dalil baca Fatihah sudah ada secara umum, iaitu dalil membaca Al-Quran. Dan Fatihah ini selain daripada ia ini adalah Al-Quran, ia boleh dijadikan sebagai wirid. Bahkan boleh dijadikan sebagai ruqyah, iaitu rawatan. Kalau orang sakit, boleh kita bacakan Fatihah untuk dia. Jadi oleh kerana ada perintah yang umum itu, bila-bila masa pun kita boleh baca Fatihah. Jadi orang ni nak istiqamah, dia baca lepas sembahyang.
Setiap kali lepas sembahyang dia baca. Dan Fatihah ni umul kitab. Jadi dia tak perlu kepada dalil yang khusus lepas solat kamu kena baca Fatihah, tidak. Ini baca Fatihah ni susunan para ulama melihatkan kepada kelebihan suratul Fatihah tadi sebagai umul kitab. Bukan kerana Nabi SAW baca Fatihah lepas sembahyang maka kita baca. Itu tidak. Dia kan ada benda yang kita buat kerana Nabi buat. Ada benda yang kita buat kerana Nabi suruh. Dan ada benda yang kita buat kerana sudah terpayung dengan suruhan umum. Suruhan kita membaca ayat Quran, suruhan kita berzikir, suruhan kita berselawat. Jadi dia sebenarnya yang kena bawa dalil. Kan dulu dikatakan di sini ada orang kata tak boleh selawat selang tarawih. Jadi selang tarawih itu kan antara waktu yang boleh selawat. Kerana selawat ni tak ada waktu dia. Maknanya sebelum tarawih boleh selawat, selang-selang tarawih kan waktu rehat, boleh selawat. Lepas tarawih pun nak selawat, boleh. Tiba-tiba dia kata tak, selang tarawih tu tak boleh selawat. Dia kena bawa dalil. Kalau saya jadi imam tak payah selawat. Ya. Saya selawat itu. Kalau tak mau selawat tak apa. Bukan melarang orang selawat, itu tak boleh. Dia ada beza kan. Dia ada saja salah tempat yang saya solat tarawih, mereka tak selawat. Mereka baca Allah 3 kali. Boleh kan pada waktu selang tarawih tu waktu rehat. Waktu rehat ni bebas. Salafus soleh yang duduk di Makkah pada waktu rehat tu mereka buat tawaf sunat. Kan dulu tarawih tu panjang. Bila panjang, lepas 4 rakaat tu mereka terpaksa rehatlah sekejap. Tapi orang yang jenis suka ibadah ni waktu rehat pun dia mahu ibadah juga. Lalu dia buat tawaf sunat. Jadi salafus soleh yang di Madinah nak buat tawaf sunat tak boleh. Kerana kan tawaf mesti di Kaabah. Jadi apa yang mereka buat, sementara tunggu tarawih dimulakan semula, mereka sembahyang yang ringan lah 4 rakaat. Jadi sembahyang sunat mutlak kan boleh bila-bila masa. Jadi ada 4 kali break, 4 rakaat, maknanya 16 campur dengan tarawih 20 jadi 36. Sehingga kan ada pandangan dalam mazhab Imam Malik yang mengatakan tarawih itu 36 rakaat. Kerana mazhab Imam Malik ni dia ambil kira amal ahli Madinah. Apa yang ahli Madinah zaman itu buat, kata Imam Malik, itu menunjukkan ada riwayat secara perbuatan daripada apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Tak selawat tidak masalah. Tidak ada hukum selang tarawih wajib selawat, tak ada. Kalau tak selawat pun tak apa. Tapi melarang orang selawat tu mana dalil? Macam ditanya dah, ada ke dalil melarang baca Fatihah lepas sembahyang? Dia kata al-aslu fi ibadah at-tauqif. At-tauqif adalah ibadah yang diikat. Baca Fatihah bila-bila masa boleh, termasuk lepas solat. Jadi sebetulnya tak melarang. Tapi kalau saya jadi imam tak payah selawat. Jadi bila seorang saya solat dengan dia, kenapa dengan selawat? Terus dia beri jawapan lagi respon saya, apa untuknya berselawat? Dia macam itulah. Jadi saya bagi keterangan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu yang dibagikan dengan dia. Kata dia, apa makna tarawih itu? Apakah makna tarawih? Sesuai dengan salaf itulah tarawih itu maknanya rehat-rehatlah, santai-santailah. Jadi bagi waktu nak terus maksud saya mungkin tenaga dan makna, tapi tak itu tak dicakapkan saya saja. Kan makna itu tarawih itu rehat kan, maksudnya santai-santailah macam itu. Betul. Dia bagi tanya kata dia, tanya dengan ustaz saya di belakang itu, adenan namanya jadi sungai bulu. Kata dia dijawabnya, sudahlah buka topik saja. Bukan topiknya tak masalah. Cuma dari segi hukumnya jelas ya. Selawat selang tarawih itu termasuk ditutup dengan tuntutan yang umum. Bukan tuntutan yang khusus. Misalnya selang-selang tarawih hendaklah kamu berselawat, tidak. Tapi tuntutan umum macam yang dibaca tadi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi bila sudah ada dalil yang umum yang memayungi amalan tersebut, tiba-tiba ada orang nak kata tak boleh, berarti dia mentaksiskan, dia menyempitkan suruhan yang luas tadi. Dia nak kata seolah-olahnya selawat itu boleh, kecuali selang tarawih tidak boleh. Maka kalau begitu keadaannya, dia kena bawa dalil. Tapi kalau dia tak mengamalkan, tak ada masalah.
Untuk dia tarawih masa rehat dia istighfar misalnya, masa rehat dia baca Quran misalnya, dia boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Nak teruskan dengan hadis dhaif ataupun kita sambung tahun depan? Tahun depan tadi. Imam Hanafi punya imam, kalau dia solat tu setiap Fatihah tak payah baca, ikut imam dia yang baca. Jadi Betul. dia macam kita kan nak bunyi sikit kan. Ya, itu Dia memang mazhab Hanafi dengan Syafi'i dalam bab baca Fatihah ni khilaf, sebab dia itu masalah ulama ini. Kenapa boleh jadi khilaf? Kadang-kadang orang tak faham. Dia kata ulama ni sepatutnya ikut Quran hadis lah. Bila khilaf macam ni susah kita nak ikut yang ni ke nak ikut yang mana. Cuba semua ulama ikut Quran hadis kan senang. Lah selama ini kami ingat ulama ikut apa? Selama ini ulama ikut Quran dan hadis. Tapi cara memahami Quran dan hadis tu tak sama. Kerana misalnya masalah Fatihah tadi, ada riwayat mengatakan qiraatul imam, mana Fatihah imam itu sudah jadi qiraah bagi makmum dia. Imam sudah menanggung qiraah makmum. Jadi sebab itu mazhab Hanafi kata kalau kita sudah sembahyang berjamaah, dia tak perlu baca Fatihah lagi. Fatihah imam itu sudah jadi Fatihah untuk kita. Adakah mazhab Syafi'i menolak hadis? Tidak. Mazhab Syafi'i memahami hadis tersebut berdasarkan hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW tak bagi makmum itu membaca bacaan ketika imam membaca, kecuali kalau Fatihah dia baca. Kerana seolah-olah Fatihah mesti baca. Habis tadi yang kata Fatihah imam sudah menjadi Fatihah bagi makmum, oh itu untuk makmum yang masbuk. Itu cara kefahaman mazhab Syafi'i. Kalau masbuk tak sempat baca Fatihah, dia tak perlu baca. Imam rokok saja. Fatihah imam itu sudah jadi Fatihah untuk kamu. Jadi mazhab Syafi'i memahami hadis tadi kepada yang masbuk. Mazhab Hanafi memahami hadis itu kepada semua. Jadi khilaf ini biasa, masing-masing menghormatilah. Kita tak perlu nak pergi condemn orang mazhab Hanafi, dan mazhab Hanafi tak perlu condemn diri kita. Ini namanya masalah khilafiyah. Tapi saya ada dengar cerita wallahu a'lam betul tak betul. Ini kami cerita ini memandangkan mazhab Hanafi lah. Jadi katanya Al-Imam Abu Hanifah ataupun salah seorang daripada ulama Hanafi ingin berdebat secara ilmiah dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i tentang masalah baca Fatihah ini. Jadi kata Imam Abu Hanifah atau ulama Hanafi tadi, kamu ramai dalam lantik seorang sudahlah untuk bercakap, ya. Jadi kalau dilantik satu orang bercakap, kata dia kan kamu bercakap seorang sudah cukup. Jadi begitulah imam sudah baca seorang. Tapi itu bukanlah hujah dari Quran hadis, itu hanya logik saja. Jadi yang penting sekarang masalah adakah makmum perlu lagi baca Fatihah sedangkan imam sudah ada, itu masalah khilaf antara para ulama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afwu minkum. Sikit tambahan. Tadi yang katanya bukan melarang selawat, tapi kalau saya jadi imam tak payah selawat. Ini sebenarnya tidak tepat berdasarkan kaedah syarah yang disebut oleh Al-Imam Ibn Aqil dalam kitab Al-Qunun, dipetik oleh Al-Imam Ibn Muflih Al-Maqdisi dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah, adab-adab syarah. Apa dia? La yanbaghi khuruj an adatin nas illa fil haram. Tak sayugia kita buat berbeza dari kebiasaan manusia kecuali kalau kebiasaan mereka itu haram. Jadi kalau manusia dah biasa selawat, orang yang cerdik, orang yang pandai, dia raikan. Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa ada salat 2 rakaat sebelum salat fardu maghrib, tapi orang tengok imam sendiri tak buat. Lalu orang tanya, kan imam berpendapat ada sembahyang sunat. Dia kata sebab orang sini tak buat. Tidak, orang situ tak buat, imam tidak mahu buat. Sebab tinggal sembahyang sunat tidak berdosa. Bila saya keluar Ustaz, saya berfikir, kenapa menidakkan apa selawat, sedangkan dalam salat saja harus berselawat. Ya, tidak sah kalau tak selawat, itu komentar saya. Ya. Wallah.